صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, hari ni kan seperti yang saya janjikan, kita bawa selawat, satu lagi selawat nah. Selawat Al-Fatih nah, selawat Al-Fatih yang bermaksud selawat pembukaan nah, pembukaan bagi benda yang tertutup. Yang mana ulama-ulama mencadangkan nah, ulama-ulama menyarankan kepada kita untuk selalu mengamalkan selawat Al-Fatih ini, iaitu 11 kali pada waktu pagi. Waktu pagi ni tak tertentulah. Pas subuh ke, pukul 7 ke, pukul 8 ke, pukul 9 ke, selagi masih lagi waktu pagi. Dan begitu juga pada waktu petangnya, yakni 11 kali. Nescaya segala permasalahan kamu akan menemui jalan keluar. Fatih maksud dia pintu, nah, pintu. Dan selawat Al-Fatih ini juga adalah selawat menjemput rezeki, yang mana rezeki kita tahu bukan sekadar harta benda, wang ringgit, makan minum, tetapi rezeki itu termasuklah di antara kesihatan, pendengaran, penglihatan. Rezeki itu termasuklah di antara amalan yang boleh kita buat. Bangun tahajud juga adalah satu rezeki. Dapat bersolat sunat adalah rezeki. Ya, itu semua adalah rezeki. Segala nikmat Allah Ta'ala itu dibentuk dengan satu nama, iaitu rezeki. Jadi semoga Allah Ta'ala memudahkan di sebalik syafaat baginda Nabi SAW ini. Kita cuba pelbagaikan selawat-selawat yang telah diambil melalui mimpi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, yang mana bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Lalu apabila telah menjadi tradisi, setiap kali kalau kata orang alim ni, mereka bermimpi jumpa dengan Nabi, minta nasihat. Macam sahabat Rasulullah kan, jumpa saja dengan Nabi, ausini, ausani, ausani, ausini, bagi sak wasiat pada aku. Nak pesan apa, cakap sak apa-apa, bagi sak sepatah dua kata. Begitulah juga seandainya di kalangan kita yang bermimpi bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ada rezeki, itu juga satu rezeki jadi mintalah kata-kata nasihat. Sebab Nabi ni bila dijumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Jalani minta nasihat, bagi wasiat dekat aku, maka Nabi pun berwasiat dengan selawat Al-Fatih. Jadi insya-Allah kita selawat Al-Fatih ini salah satu daripada zikir harian yang mampu kita buat. Saya cuba bawa saya suara memanglah ukhuwah semua tahu suara yang ke laut, tapi ikut bila pelan-pelan Okey, boleh Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم. Lagi sekali. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي. Lagi sekali. لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره
ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Okey, boleh. Sekali lagi nah. Sekali lagi. InsyaAllah kita cuba sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rindunya kat Rasulullah nah. Rindu tak? Rindu kan? Ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Berselawat kerana rindu, berselawat kerana cinta, nak. Bukan kita mengharapkan apa-apa, kita mengharapkan redha Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah nak, insyaAllah kita cuba jadikan dia sebagai satu zikir untuk kita bawa pagi dan petang. Kalau ada rezeki kita, maka kita boleh hafal dia dah. Kalau yang dah boleh hafal tu, Alhamdulillah. Teruskan. Kita cuba perbagaikan selawat kita nah, demi meningkatkan sedikit tempat duduk kita yang duduk di level rendah ni, nak naik sikit. Nak duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak duduk dekat dengan dia, ya Allah. Rindu tak tahu nak cakap. Walau tak pernah bersuah wajah. Walau tak pernah jumpa. Rindu Tuhan saja yang tahu. Tagihlah, tagihlah rindu Rasulullah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita jumpa di sana nanti, insyaAllah, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, yang dirindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, seperti biasa, sebagai seorang hamba yang telah diutus, yang telah dilantik menjadi khalifah di atas muka bumi ini, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah beri pada kita, rezeki yang tidak pernah putus. Pagi ini kita dijemput lagi untuk hidup melata di muka bumi, bernafas, melihat, mendengar, merasa, dan segala-galanya yang kita pinjam daripada Allah Ta'ala. Maka hasil pinjaman yang dimiliki oleh diri kita sendiri, kita bawa dia buat kerja kebaikan, kita bawa dia buat beribadah, kita bawa dia kepada bahagian-bahagian yang sepatutnya
agar di akhirat nanti tidak akan ditanya kepada kita. Nah, masa yang aku bagi pada mana kamu habiskan? Rezeki yang aku bagi pada mana? Saluran mana kamu belanjakan? Ilmu yang aku bagi, hampa buat apa dengan ilmu? Agar kita tidak ditanya, dipersoalkan berkenaan soalan demi soalan. Sekurang-kurangnya adalah sedikit jawapan untuk kita beri pada Allah Ta'ala bahawa sesungguhnya kita tidaklah sentiasa duduk dalam lara. Nah, tak adalah kita nak jawab aku ni makan tidur, makan tidur, makan tidur. Sekurang-kurangnya ada pengisian kita nah. InsyaAllah ta'ala. Baik. Hari ini kita akan sambung tafsiran kita daripada surah At-Takwir. Seperti mana kita telah pun mentadabur sama-sama minggu lalu. Takwir bermaksud gulung. Gulung. Allah Ta'ala awal-awal Allah Ta'ala cerita tentang matahari digulung. Kan? Kita dah baca tentang matahari digulung. Bintang-bintang jatuh berguguran. Dia keluar daripada paksinya ataupun disebut oleh Imam Ibnu Katsir, malaikat-malaikat melepaskan talian daripada pengikat-pengikat bintang menyebabkan bintang itu berguguran, bukit bukau dicabut, begitu juga laut menggelegak naik ke daratan, lautan menjadi semakin panas. Yang mana kita tengok hari ni laut kita memang semakin panas Walaupun hujan tapi laut semakin panas. Orang yang duduk di tepi laut dia pun boleh cerita dekat kita Walaupun angin ada tapi angin panas. Angin panas. Tak tahu ya Allah, kami tak tahu. Apa urusan Allah yang sedang mengatur keadaan muka bumi ni Hmm. Kita dapat khabar hari ni 28 hari bulan. PKP sambung lagi Penuh kesyukuran, syukur pada Allah. Ha? Ini kerja Allah. Buatlah ya Allah. Sebagai hamba Allah, kami terus meredai. Ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Kita berdoa banyak-banyak. Minta Allah Ta'ala bawa pergi jauh-jauh. Bawa pergi jauh-jauh. Keluarlah lah dia. Bawa keluar daripada muka bumi ni. Tapi kalau Allah Ta'ala tak izinkan lagi, maka takkan pergi mana. Tapi kita jangan putus asa. Terus mohon pada Allah. Terus bermohon pada Allah. Kita duduk dalam suasana yang kelam kabut. Kan kita mendapat khabar daripada media-media masa. Media-media cerita sepanjang tempoh PKP ni sudah 286 orang yang mati bunuh diri. Ramainya. Kenapa jadi macam tu? Nak kata tak ada agama bukan. Orang itu orang beragama tetapi tak istiqamah. Cepat rasa putus asa. Kan Rasul Allah Ta'ala pesan dalam Al-Quran. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Allah Ta'ala uji kita pada sebahagian yang kecil. Allah Ta'ala tuang rahmat pada sebahagian yang besar. Pandang pada rahmat Allah. Pandang pada rahmat Allah. Maka ujian yang kita nampak menjadi kecil. Sebab besar rahmat yang Allah bagi pada kita. Dengan sebab itu kita akan terus bersyukur. Dunia hari ini kita tahu takkan menemui keamanan. Melainkan kebuntuan demi kebuntuan kita di dalam senarai. Bukan sekadar senarai menunggu vaksin. Tetapi kita juga senarai. Yang wajib datang kepada kita adalah senarai menunggu kematian. Siapa dia? Dia tak kira umur yang tu Hak yang vaksin ni dia kira umur dia baru habis 60-an. Kemudian baru dia akan bawa mai 50-an. Kemudian baru dia pergi dekat 40-an. Tapi kalau malaikat maut ni dia takkan tunggu berapa hang dia tak kira siapa-siapa pun dia sampai masa ni dia jemputlah kita. Dan di mana Rasulullah SAW pernah meminta kepada para sahabat dan juga orang-orang soleh agar tidak bertemu dengan suasana yang Allah Ta'ala cerita dalam surah Takwir ni. Suasana azab, kecelakaan, kebinasaan yang berlaku di dalam huru hara kiamat ni, janganlah bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh jumpa.
Dia kata kesian dekat mereka. Dia kata. Ha? Bagi mereka tak jumpa. Bagi mereka jangan duduk dalam peristiwa yang amat dahsyat ini. Okey, bagi kita yang kita rasa kita ni dah berumur. Kita dah pun mengesok senja. Nah, kita nampak yang bayi yang baru lahir, budak-budak yang kecil-kecil ni kesian kat depa nah. Ke depan tak tahu macam mana lagi nah, fitnah makin besar. Dunia penuh fitnah semakin besar. Kita semakin bimbang generasi yang akan datang. Maka hari ini kita yang dah tua ni, kita yang dah tua ni, jangan pernah putus bagi harapan kepada mereka untuk dekat dengan Allah. Macam mana nak dekat dengan Allah? Belajarlah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, faham isi kandungan Al-Quran, belajar Al-Hadis, baca Al-Hadis, faham isi kandungan hadis. Bila ada kedua-dua benda ni, insya-Allah dapat tak sesat. Pesan, ini pesan yang boleh kita beri sebagai satu pahala jariah. Kita nak tinggal dah, tak tahu lagi bila-bila masa Allah Ta'ala nak panggil kita. Jadi tinggalkanlah wasiat kepada mereka agar dekatkanlah diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hari ini kita sambung pada ayat wa idzas sama. Wa idzas sama'u kushitat. Dan apabila langit telah disabut, Allah, bergetar jantung hati bila kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mencabut langitnya. Tak terfikir oleh akal fikiran kita yang sempit ini, macam manalah Allah Ta'ala nak mencabut langit. Bagaimana cara, macam mana Allah Ta'ala nak mencabut langit. Tak tahu nak fikir. Langit yang selama ni yang kita perhatikan dari kejauhan bawah ni terbentang luas, membiru, cantik, memandang kepada langit membawa ketenangan dalam jiwa. Luasnya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita pandang, dia akan dicabut. Apabila dicabut langit, apa yang ditinggal di sana nanti? Ini satu persoalan yang tak mampu kita nak jawab. Kalau dicabutnya langit, apa yang tinggal? Tak, sesungguhnya saya tak mampu untuk nak menguraikan pada ayat ini. Yang dikatakan kalau langit dicabut ini adalah kesudahan bagi segala-galanya. Last kali langit dicabut. Bumi dah habis dah bergolak. Hancur. Dah pun digoncang dengan segoncang-goncangnya. Bukit bukau semua dah berterbangan. Tak ada apa dah. Akhir sekali yang tinggal langit. Maka langit itu dicabut. Yang terakhir sekali. Dicabut. Apa yang tinggal? Tak ada apa lagi yang berbaki. Tak ada lagi yang bersisa. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka telah dinyalakan. Ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Malik Zabaniyah. Ingat kita baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin kita sama-sama baca di Masjid Umar Al-Khattab Bayan Baru. Allah Ta'ala pesan kepada apa? Pada neraka. Agar menyalakan. Menyalakan apinya. Lalu bernyalalah apinya. Sehingga kedengaran. 500 tahun lagi perjalanan nak sampai kepada Jahim ni. Dah terhidu bau busuknya. Busuknya neraka tu. 500 tahun perjalanan. Bukan 5 jam perjalanan. Bukan 5 kilometer. Bukan 500 meter. Tapi 500 tahun perjalanan nak sampai kepada Jahim ini. Sudah terhidu bau busuknya. Allah Ta'ala dah nyalakan dia. Ini di antara petanda bahawasanya dunia dah kiamat. Bila dunia dah kiamat, itu yang dikatakan neraka akan datang kepada Allah Ta'ala dengan ditarik tali hidungnya. Bila dia menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bermohon untuk sujud pada Allah. Allah Ta'ala tanya kepada dia, kenapa kamu sujud pada aku? Maka jawab neraka, aku bersujud padamu ya Allah kerana aku bersyukur terlepas daripada siksaan neraka. Neraka juga bersyukur kepada Allah kerana terlepas daripada siksaan yang ada dalam dia. Sebab dia tahu betapa azabnya siksaan yang terdapat dalam dia. Allah, walhal kita manusia yang Allah Ta'ala bekalkan akal, yang boleh membezakan
yang baik dan yang buruk. Allah Ta'ala sebut, nah, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Aku bagi ke hampa, nah, aku bentang ke hampa jalan syukur. Kalau hampa nak jadi orang yang bersyukur, maka laluilah jalan orang yang bersyukur. Kita ni kena bersyukur, sentiasa bersyukur, nah. Sentiasa bersyukur. Walau sakit, Alhamdulillah. Aku sakit lagu ni, ada orang lagi teruk daripada aku. Kan kadang-kadang Allah Ta'ala usik sikit pada bahagian lutut. Sakit lutut kita elok-elok sembahyang boleh duduk. Dah tak boleh kena duduk atas kerusi. Kadang-kadang Allah Ta'ala usik bahagian sikit pinggang. Skru sikit je, pulas sikit dan pinggang. Allah sakit pinggang pula. Berdiri lama tak boleh. Sakit pula tapak kaki. Allahu Akbar. Kekayaan Allah Ta'ala. Tapi sikit, tak banyak. Ada orang yang jauh lebih lama menderita. Yang kita tengok ada sampai puluh-puluh tahun sakit, tak boleh jalan. Tapi terus bersyukur. Kan saya pernah cerita ada seorang wali Allah yang duduknya di tepi pantai, di dalam satu rumah yang buruk. Pondok yang buruk. Bila mana lalunya seorang lelaki melalui satu tempat. Dudukkan dia tu lintah-lintah pi. Dengar ada orang duk berzikir, pi jenguk. Siapa dia? Seorang laki-laki yang buta, yang kudung kedua belah kakinya dan tangannya. Tangan dia ada, kaki dia kudung, mata dia buta. Kemudian apa tanya si laki-laki yang jumpa dia ni? "Ah, kenapa keadaan kamu begini?" Dia abang dia kata anak dia dah keluar 2-3 hari pergi cari makan tapi tak balik-balik. Tapi dia kata si laki-laki yang jumpa dia ni, "Kamu terus berzikir." Dia kata, "Aku terus berzikir sebab aku bersyukur pada Allah." Kamu masih lagi bersyukur walhal kamu dah buta. Dah buta, tak ada tangan kaki. Dah tak ada kaki kedua-duanya. Maka tak ada makan dan tak ada minum. Masih lagi bersyukur. Aku masih bersyukur sebab aku ada lidah. Aku ada lidah untuk berzikir, memuji Allah. Anak dia pergi mana? Rupa-rupanya anak dia mati dimakan binatang buas. Terus bersyukur pada Allah. Kan tanya laki-laki tu, "Kenapa kamu terus bersyukur?" "Sebab aku masih ada nyawa, masih ada iman." Sebab nikmat paling besar adalah iman. Mailah macam mana ujian pun yang Allah Ta'ala bawa mai, kita bersyukur. Kita masih ada iman. Selagi ada iman dalam diri kita, kita tak akan buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita terus beristiqamah di atas segala ujian. Kami redha ya Allah. Kami redha ya Allah. Kita nak cari keredaan Allah Ta'ala. Ini kedahsyatan yang Allah Ta'ala cerita tentang jahimnya. Jahim ni neraka. Salah satu daripada nama neraka. Neraka ada 7 nama. Dan kemudian ayat yang ke-13. Allah Ta'ala tu maha pengasih, maha penyayang. Cerita tentang jahim, ceritalah tentang jannah. Wa idzal jannatu uzlifat. Bila sebut tentang jannah ni, kata Allah, dan apabila surga itu telah dihampirkan. Tadi neraka dinyalakan, tapi surga didekatkan. Ni nak kata rahmat Allah Ta'ala tu. Kasih sayang Allah tu punya luas. Neraka baru dinyalakan. Tetapi syurga dah pun didekatkan. Dihampirkan. Pasal apa? Untuk dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dihampirkanlah syurga dengan sehampir-hampirnya. Yang mana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syurga itu dinaungi oleh para-para bidadari. Dinaungi oleh anak-anak bidadari. Yang bukan duduk mereka duduk seronok suka. Duduk mereka di dalam syurga itu adalah menunggu kedatangan ahli-ahli syurga untuk masuk. Dia duduk tunggu ahli syurga untuk masuk. Bukan kata duduk melepak. Alah ni yang kalau orang tanya, anak bidadari duduk buat apa? Alah ni jangan tanya lah dia duduk buat apa. Ni semua adalah kekasih-kekasih Allah. Mereka itu diciptakan adalah untuk menunggu dan menanti kedatangan orang-orang yang dikala hidupnya, sepanjang kehidupannya dia memenuhi hidupnya dengan beriman, beramal soleh, bertakwa pada Allah Ta'ala. Bukan dia tunggu kedatangan tetamu terhormat.
orang-orang kaya, dia tunggu kerabat-kerabat diraja, dia tunggu ahli-ahli Perdana Menteri, kabinet-kabinet, dapur-dapur semua dia tak tunggu. Eh? Tetapi syurga itu dinaungi oleh anak-anak bidadari yang mana mereka itu menanti-nanti, menunggu-nunggu kedatangan orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh di kalangan siddiqin, syuhada. Siddiqin ni orang-orang yang benar, benar di dalam tindakan, benar dalam perkataan, benar dalam beribadah kepada Allah Taala. Syuhada orang-orang yang syahid, yang hidup dia adalah dalam menuntut ilmu Allah. Hidup dia dalam menuntut redha Allah. Hidupnya adalah untuk Allah dan juga Rasul. Jadi, kalaulah kita ni termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang sedang menuntut di jalan Allah. Nak tengok uh, apa kita ni antara orang yang menuntut jalan Allah. Salah satu buktinya, bila setiap kali saya isytiharkan, uh, kita akan tukar kitab baru. Bila kita nak habis kan, macam kita nak habis hadis. Berpuluh-puluh sahabat-sahabat pakat mesej. Nak beli kitab, nak beli kitab, nak beli kitab. Tak tanya harga. Tak bertanya harga. Bubuh nama nak beli kitab. Terus nak beli kitab. Itu adalah pencinta ilmu. Orang itu orang yang duduk di atas landasan ilmu. Dia tak tanya harga. Lepas tu baru tanya, berapa satu? Hadir pula insan-insan istimewa. Terus mewakafkan atas jalan Allah. Allah, semua sahabat pakat bersyukur, mengucap terima kasih. Itu penuntut ilmu. Dan kalaulah dalam penantian kita tu kita mati, maka dah tercatat sebagai seorang penuntut ilmu. Kitab dia mai tapi dia tak ada. Bagi kat Khalid. Pahala wakaf tu dapat dekat dia lagi. Bertimpa-timpa Allah Ta'ala bagi. Pemurah Allah tu pemurah. Orang inilah yang sedang dinanti oleh anak-anak bidadari di dalam syurga. Yang berada di bawah naungan. Yang berada di bawah naungan syurga. Maka dengan sebab itu kata Allah Ta'ala, hampirkan bagi dekat agar mereka yang berada di sana nanti rasa apa? Rasa nak pi, rasa nak masuk, rasa nak duduk di dalam tu. Kan kalau kata neraka itu 500 tahun perjalanan dah terhidu busuknya, syurga begitu juga 500 tahun perjalanan nak sampai dah terhidu bau keharumannya. Allah, 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 Allah. Layakkah kita? Layakkah kita? InsyaAllah, insyaAllah. Dan kemudian sambungan seterusnya, alimat nafsum ma ahdarat, akan tahulah tiap-tiap diri apa amal yang sudah disediakan. Akan tahulah tiap-tiap diri. Ini selalu saya sebut. Kita kenai diri kita siapa. No? Kita kenai siapa kita. Bila kita kenai diri kita siapa, maka kita akan kenal Tuhan kita siapa. Kita tahu apa amal yang sudah disediakan. Kita tahu apa yang kita buat. Apa yang kita bawa. Tapi kita tak tahu sama ada dia diterima ataupun ditolak. Yang tu kita tak tahu. Kita usaha buat. Kita usaha buat di atas segala kebaikan. Atas segala kebajikan. Apa juga kebaikan kita cuba buat. Kita buat satu persediaan. Bekalan untuk pulang ke sana. Nampak syurga telah dihampirkan. Dengar bau terhidu busuknya neraka. Dengar bunyi dengungannya. Dan tahu apa yang kita bawa. Kita tahu apa yang kita bawa. Hari ini kita buat sekadar apa yang kita termampu. Tapi kita usaha untuk tambah. Walaupun sebulan satu amal. Ataupun setahun satu amal. Mungkin kita tak mampu nak pulun semua sekali. Tapi ada keazaman. Tahun ni ingat nak tambah sikit lagi. Kalau selalu buat Qabliyah Zuhur 2 rakaat. Tahun ni ingat nak tambah 2 lagi. Menjadikannya 4. Kalau kata kita selalu buat tahajud 2 rakaat saja. Tahun ni satu keazaman. Nak buat 2 lagi. Jadi 4.
Kalau selalu kita bangun bertajuk pukul 5 pagi, awal sikit. Tahun ni nak bangun 4:30. Ambil masa pun tak mengapa. Sebab apa? Kita cari level untuk naik sikit satu tingkat demi satu tingkat. Pasal apa? Allah sahaja yang maha mengetahui dan kita juga kenal apa yang kita buat, apa yang kita bawa. Apa yang kita bawa. Kita juga kenal diri kita. Kita jangan menilai orang lain. Ha? Kita jangan kata dekat orang lain. Kita jangan tunding jari kat orang lain. Sebaliknya, pandanglah pada kelemahan diri kita. Tilik-tiliklah keaiban yang terdapat dalam diri kita. Nescaya terpadam semua keburukan kita pada orang lain. Tak nampak orang jahat. Nampak kita saja yang tak kena. Maka dengan sebab itu, kita tak ada masa nak cari aib orang. Sebab aib diri sendiri pun tak selesai lagi. Itulah kata Allah Ta'ala. Kita saja yang tahu. Kita saja yang tahu apa yang kita bawa. Segala bila mana kita tengok satu gegaran yang berlaku yang amat kuat. Kita fikir, oh nak mati dah. Dunia nak kiamat dah kah ni. Aku ni apa yang aku bawa ni? Apa yang aku bawa? Andainya kita mati, andainya kita mati. Allahu Akbar. Dalam masa hari ni, dalam masa saat ni. Kalau ditanya, kita kata tak bersedia lagi ni. Banyak lagi tak selesai. Solat qada tak habis lagi, ya Allah. Puasa fidyahnya belum selesai bayar lagi, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Maaf kucing saya terlepas masuk. Suka gigit kaki. Okey. Dan kemudian dia kata Allah Subhanahu wa taala lagi, fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala ni asal makna dia, maka tidaklah aku bersumpah dengan bintang yang timbul tenggelam. Fala maksudnya maka tidak. Maka ulama mengatakan Allah Ta'ala sebut aku bersumpah. Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang timbul tenggelamnya. Iaitu yang mana? Yang al-jawaril kunnas. Yang segera beredar dari tempatnya yang terselindung. Okey, kita tengok. Betapa indah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil satu sumpah di atas nama bintang yang tenggelam dan timbul. Bintang apa bintang tenggelam, bintang timbul ni? Yang mana bintang-bintang yang timbul tenggelam ini iaitu bintang yang sentiasa kelihatan. Yang kita boleh nampak pada waktu malam dan hilang pada waktu siang. Tu kata bintang hak timbul tenggelam. Yang kita boleh nampak pada waktu malam, nampak dia, malam gelap, kita nampak ada bintang berkelip di langit. Tapi bila siang macam lah ni, kita tak nampak dia. Itulah bintang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama bintang-bintang yang timbul tenggelam. Banyaknya bintang-bintang Allah Ta'ala tak terhitung begitu banyaknya. Seluas-luas langit, seluas-luas alam semesta milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada bintang-bintang itu terdapat ada yang beredar. Yang dikatakan al-jawaril kunnas. Yang beredar, dia kata, dan yang terselindung. Yang terselindung ni kadang nampak, kadang tak nampak. Kita ni bukan ahli astronomi. Tak rajin duk kaji bintang tu, no. Tapi kalau kita di antara ahli astronomi, kita akan tengok keadaan bintang yang paling besar, yang duduk, yang beredar dekat dengan matahari. Sebab apa? Sebab dikatakan matahari ni adalah sebahagian daripada planet juga. Dan pada matahari itu adanya di antara planet-planet yang terbesar. Atau disebut di dalam bahasa astronomi bintang-bintang yang besar yang ada dekat dengan matahari yang beredar. Mereka ni berputar. Macam sifat bumi yang berputar di sekeliling matahari.
Nah, sambil dia putar, dia memutarkan diri dia. Kita memusin. Pusingan bumi itu menghasilkan siang dan malam, dan pusingan bumi di sekitar matahari menghasilkan tahun, 4 musim. Ha? Kadang sejuk, kadang panas, kadang hujan. Itu Malaysia lah. Nah. Pada tempat lain dia pada lah. Nah. Musim bunga, musim tu, musim ni. Itu pada bahagian tempat lain. Cuma Malaysia ni Allah Ta'ala bagilah keistimewaan. Kita tetap rasa istimewa. Cuma kadang-kadang kita manusia ni tak berapa nak pandai bersyukur. Awak salji tak turun di Malaysia. Kok hang beku jadi kayu kot. Tidak pun jadi batu. Awak salji tak turun. Hujan lebih sikit sejuk pun dia merungut. Kaki tarik mengkarung. Sejuk sangat. Tak kena pakai stokin dalam rumah pun. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kita, kita tak boleh bawa. Kita tak boleh bawa benda ni. Tak usah duk merungut lah. Elok sangat lah dah dapat panas dengan sejuk ni. Panas hujan tu elok sangat lah. Sesuai lah dengan perangai kita. Kadang-kadang elok angin dia cantik sepoi-sepoi bahasa. Kadang-kadang tak boleh silap sikit. Macam tu lah. Macam mana kita punya cuaca. Macam tu lah kita punya perangai. Elok lah dengan kita. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang bintang. Nak contoh sikit, saya tak pandai dah. Saya tak dalamnya ramai cikgu-cikgu sains. Kalau saya salah, tolong perbetulkan. Mohon perbetulkan, hamba ni banyak kekurangannya. Cikgu-cikgu dalam tolong betulkan. Yang mana kata ahli astronomi. Mengatakan bintang-bintang yang besar yang duduk berputar di sekitar matahari itu, yang mana Allah Ta'ala bersumpah atas nama-nama mereka itu, iaitu bintang Zuhal, Mustari, Utarid, Marikh dan juga Zuhrah. Kelima-lima bintang ini iaitu bintang yang besar yang duduk dekat dengan matahari seperti bumi. Depa ni berputar, beredar. Yang mana kadang-kadang nampak, kadang-kadang terselindung. Tapi dia pun berputar macam putaran bumi juga. Betul ke saya sebut tadi? Tak apa, tak betul. Saya lagi tolong perbetul. Mohon maaf. Saya malu di atas segala kekurangan diri. Mohon ampun. Dan yang disebut yang berlindung ni, terlindung di sebalik penglihatan. Ketika mana matahari terbit, kita tak nampak. Jadi di atas nama bintang ini Allah Subhanahu Wa Taala telah pun bersumpah. Bersumpah. Ni bersumpah di atas nama-nama bintang yang hebat, yang besar-besar. Allah Ta'ala kata, aku ada makhluk lagi besar. Apa sangatlah manusia ni. Halus saja. Kalau kita ni nak dibandingkan dengan Zuhal, nak dibandingkan dengan Mustari, Utarid, Mareh, Zuhra, apa sangatlah bumi. Dan kalau nak dibandingkan dengan bumi, kepada kita, apa sangatlah kita. Tapi kenapa Allah Ta'ala pandang kita? Kenapa Al-Quran yang mulia itu diturunkan kepada kita? Kerana Allah Ta'ala mengasihi manusia itu, sebab Muhammad SAW adalah di kalangan manusia. Beliau bukan bintang, beliau bukan bulan, bukan matahari. Tetapi beliau adalah manusia. Maka kasih sayang dan rahmat Allah itu tertumpah hanya kepada manusia. Terima kasih ya Allah kerana melahirkan kami sebagai manusia. Terima kasih ya Allah. Okey. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi, dilanjutkan ayat yang seterusnya, iaitu firman Allah Taala dalam surah ini pada ayat yang ke-17. Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Saya nak ambil dua terus. Saya nak ambil sepasang terus. Yang mana kata guru saya, wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Dan malam tak kala ia telah pergi, dan pagi tak kala ia bernafas. Okey. Mula-mula kita ambil kelebihan ayat ni. Ayat ini kata guru saya, iaitu satu ayat yang dibaca untuk orang yang panas baran. Orang yang panas baran. Okey, boleh ambil ayat 17 dan 18 daripada surah Takwir ini adalah ayat untuk menguruskan orang yang bersifat panas baran. Maksud panas baran ni kuat marah. Tak boleh silap sikit nak bebai.
Tak boleh teguk sikit. Dia melambung. Nah, dia tak kena. Kita tegur. Bila kita tegur, dia marah. Kita ni tegur dengan sebab sayang. Kalau tak kerana sayang, kita takkan menegur. Kita takkan tegur kerana benci. Tetapi kerana sayang. Tapi tak boleh silap sikit lah. Dia lagi marah. Nah, jadi, macam ni, maka kata, ini kata di kalangan ahli-ahli sufi, di kalangan guru-guru tasawuf, mengambil pendekatan pada ayat walaili idza as'as, malam apabila dia pergi, subuh apabila dia bernafas. Baca ni, waktu kita genggam tangan penumbuk kita ni sebelah tangan kanan. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Tiup dekat tapak ni penumbuk. Lepas tu sapu, jangan bagi kena dekat orang yang pandai barang yang duk tidur tu. Tengah dia tidur. Jangan bagi kena. Kena dia sat lagi. Kawan dah duk pandai barang lah. Dia sapu kat atas tu. Ah. Kalau kata berani, lagi berani, pimbuh terus dekat dia. Sat gimbus dekat dia lagi susah lah. Nah. Dia ni duduk, mandra aku ke? Nah. Lain dia disangka lain. Jadi, cara dia kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallaili idza as'as. Wassubhi idza tanaffas. Tiup. Kemudian, sapu kat atas angin tu lah. Jangan bagi kena. Siapa bagi kena lagi jadi pasal lah. Okey, sama ada dia maaf cakap anak kita ke, abang kita ke, suami kita ke, nah, dan orang yang terdekat dengan kita. Kita boleh buat dekat dia macam tu. Jangan dia tengah-tengah duk marah kat kita tu kita pergi fuang dia. Tapi kalau berani buatlah. Hang duk puang apa aku? Dah, hang pada barang sangat. Tegur benda hak elok kot. Bagi tahu kita nak berbincang. Tapi dia sampai tak bagi peluang untuk berbincang, melambung terus naik. Ada juga orang yang macam tu, Jadi, kita nak ajak dia sama-sama lembut dalam menghadap segala situasi. Jadi, boleh kita jadikan ayat ini sebagai ayat untuk melembutkan hati orang yang panah barat. InsyaAllah. Itu satu ubat. Itu satu ubat kita share seorang sikit. Baik, apa kehendak ayat ini? Kata Allah Ta'ala, malam itu tak kala ia telah pergi. Okey. Kita ni malam dah pergi dah. Dah berlalu dah kan semalam. Dah pergi dah. Yang hadir ini apa dah? Siang. Subuh tu baru bernafas. Perumpamaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ni adakah macam mana gelap kita buka lampu terang-terang? Tak kan? Allah Ta'ala dia tak buat macam tu dekat kita. Kita ni termasuk dalam kegelapan, kita cari suis lampu, kita tekan suis lampu, terus terang benderang. Tidak, itu perbuatan kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Latif, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, dia tak buat kat kita macam kita buka suis lampu. Dia bagi malam itu berlalu pergi tanpa kita sedari. Kita tak sedar. Dalam kita duduk berzikir, tengok-tengok matahari. Semakin cerah. Makin cerah. Matahari tak naik lagi. Dia baru naik biasan cahaya dia. Biasan cahaya yang baru naik. Berbola matahari tak timbul lagi. Mana pergi malam? Dah pergi. Dah berlalu. Tak sedar. Cerah dah. Cepat sungguh. Kita dah rasa macam tu. Cepat sungguh. Dia berlalu pergi. Waktu kita tidur. Satu saat yang kita nanti-nantikan adalah waktu nak tidur. Tidur itu adalah satu kenikmatan rehat. Bila mana kita duduk, kita letak tulang belakang kita. Masya Allah, sedapnya ya Allah. Pesan pada Allah. Kejutkanlah aku ya Allah. Aku nak bangun solat tahajud. Aku nak bangun bertahajud ya Allah. InsyaAllah Allah Maha Pengasih. Sehari dia jagalah. Kan? Dia bagi keistimewaan mata kita terang, fikiran kita sihat, tubuh badan rasa ringan, kepala rasa ringan. Dia main satu energi, satu tenaga baru. Kita cas dah tadi. Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kita bangkit dengan penuh satu semangat. Siapa? Dah berjanji dah dengan Allah.
Nah, dah berjanji dengan Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas dimatikan. Kita mati waktu kita tidur tu. Nah, dia Allah hidupkan kita. Dan kita tahu kita nak kembali pada Allah. Dia nak bagi mati pula bila pun. Tapi dalam dalam kita bergaul dengan malam yang Allah Ta'ala ciptakan, yang gelap gelita itu, tanpa kita sedari, subuh masuk. Subuh masuk kemudian, sikit, dia semakin terang, makin terang, makin terang. Terus. Ha. Itu yang dia kata, ketika mana subuh itu bernafas. Kita punya semangat lain dah waktu subuh. Dia tak sama dengan waktu tahajud. No? Subuh dengan tahajud, dia punya perasaan kita dah tak sama. Ha. Istimewa orang yang bertahajud ini, keadaan dia lain dari yang lain. Dia merasa suasana Allah Ta'ala dekat dengan dia. Dia merasa suasana alam yang Allah Ta'ala letakkan oksigen yang paling berkualiti waktu tahajud. Ha. Kalau kata sembahyang dalam bilik itu buka-buka lah tingkap. Tapi sekali lagi mengundang makhluk lain pula tu. Okey, tak apa tak apa saja saya bagi cadangan sebab waktu saya belajar dulu tuk guru saya selalu bagi tahu dia suruh buka tingkap-tingkap pondok tu, dia kata kamu dah duduk dalam suasana udara yang tak bersih, dia kata buka tingkap tu, dia kata sedut, dia kata oksigen yang paling terbaik dalam 24 jam adalah waktu tahajud. Dia kata di situ kamu akan mendapat kelapangan pada paru-paru. Tapi lah ni orang kita dah pandai dah ada yang alat untuk menetralkan udara dalam rumah. Macam-macam lah. Tapi kita jangan lupa bahawasanya udara buatan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat itu lebih baik, jauh lebih baik dari apa yang dicipta oleh manusia yang serba kekurangan ni. Jadi Allah Ta'ala sebut subuh itu bernafas macam kita bernafas. Tak kelang kabut. Kalau kita bernafas kelang kabut, pernah tengok orang bernafas kelang kabut? Yang orang penat. Dia sebab apa? Sebab dia bernafas kelang kabut. Sebab dia tak boleh bernafas. Tu yang tercungak-cungak. Dia jadi kelam kabut. Tapi subuh yang Allah Ta'ala sebut, وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ. Subuh itu apabila dia bernafas, slow saja dia pi. Pelan saja dia pi. Tengok-tengok, dah terang. Yang jalan raya yang sunyi dah kita dengar jadi kerang-kerung, 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 kerang-kerung. Orang pun akan mula bekerja daripada mana? Bermula daripada subuh yang bernafas. Apa akan berlaku jika subuh itu tidak bernafas? Apa akan berlaku? Mati. Kalau subuh tak bernafas, mati. Bukan sekadar subuh yang mati, manusia akan mati. Tak boleh nak keluar kerja. Awaklah malam tak siang-siang ni, ya Allah. Kenapa malam yang tak cerah-cerah ni, ya Allah. Kenapa malam tak berlalu pergi. Rupanya matahari sedang bertukar. Bertukar terbitnya daripada arah timur, dia naik melalui arah barat. Macam baru-baru ni, tular di media sosial serta tentang matahari yang terbitnya daripada arah lain kan. Walaupun dia tak lari ke barat, tetapi dah dia semakin lari daripada arah timur di Indonesia kan. Dia share dengan kita takut tengok ramai sahabat-sahabat yang berkongsi, bertanyakan tentang pendapat Terus terang saya katakan ini semua adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan matahari. Kan kata Allah, wasakhkhara syams. Akulah yang menggerakkan matahari, peredaran matahari aku gerakkan. Dan di antara janji Allah Ta'ala, pergerakan matahari itu akan berubah. Maka ahli astronomi mengkaji, memang matahari dah tak terbit daripada arah terbit dia di timur. Sebaliknya dia dah semakin bergenjak daripada tempat asal. Dia dah bergenjak dah. Dan anjakan matahari itu mungkin akan terus berat ke barat. Seperti yang mana Rasulullah pernah sabdakan, di antara tanda kiamat yang paling besar apabila terbitnya matahari daripada ufuk barat. Allahu Akbar. Maka ketika itu pintu taubat akan ditutup. Tak guna lagi nak bertaubat. Tak guna lagi. Na'udzubillah ya Allah. Berilah kesempatan untuk kita bertaubat pada ketika lidah masih lancar. Akal masih waras.
Nah, berilah kepada kita untuk terus beristighfar, memohon keampunan pada Allah sebelum terbitnya matahari daripada tempat tenggelamnya. Akan berlaku, pasti berlaku. Itu janji Allah. Ini kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana? Bila mana subuh itu tidak bernafas lagi. Ha? Bila subuh itu tidak bernafas. Jadi Alhamdulillah, Alhamdulillah subuh masih bernafas. Ha? Sekali kita tengok nah, mai petang nah, mai petang. Tiba-tiba malam. Siang diselimuti malam. Gelap. Masya Allah. Indah hasil kerja Allah. Bukan kata dia terus macam blackout, terus gelap gelita. Tak. Dia tak bagi kita terkejut. Kita tak sedar pun. Ui, malam dah. No. Ui, gelap dah. Dalam-dalam duk cerah tu gelap dah. Dalam-dalam duk cerah tu gelap. Dalam-dalam duk gelap tu cerah. Kan Allah itu latif, Allah itu maha lemah lembut. Dia buat segala dengan kelembutan. Hebat Allah Ta'ala ini. Nah. Allah yang maha hebat. Itu tentang penceritaan Allah tentang subuhnya yang bernafas. Kemudian kata Allah pada ayat yang ke-19. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya dia ni siapa? Dia Rasul. Nah, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan dari seorang utusan yang mulia. Dia Al-Quran, mohon maaf nah. Dia ini Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada kita yang hari ini kita baca siang dan malam. Kita cuba memahami isi kandungannya, kita membetulkan bacaannya, kita memperelokkan sebutannya. Itu dia. Dia apa? Dia Al-Quran. Diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan qaulun karim. Ini utusan yang mulia daripada perkataan yang mulia. Nah, perkataan yang mulia. Bukan bagi pada sebarangan orang. Dia tak diturunkan kepada Fir'aun Al-Quran ini. Tetapi diturunkan kepada Nabi. Dan kita tahu di antara Nabi-Nabi yang diutuskan. Seperti yang tersebut nama mereka dalam Al-Quran ada 25 orang. Al-Quran hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di atas nama kunyahnya. Di atas nama gelarannya Al-Amin. Nah, Al-Amin bermaksud yang jujur, yang dipercayai adalah seorang utusan Allah. Abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Maka kata Nabi SAW, aku takkan berkata sesuatu yang lara illa wahyun ma yuha, kecuali apa yang diwahyukan kepada aku. Aku cakap pada benda yang telah diwahyukan kepada aku. Aku takkan cakap benda-benda merapu, benda-benda merepek. Benda-benda lara, benda-benda menipu. Tapi aku akan berkata-kata di atas perkataan yang diwahyukan sahaja kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mana kita tahu penurunan Al-Quran bukanlah secara sekaligus. Nah, bukan secara sekaligus seperti kitab-kitab terdahulu. Contoh kata kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Dia tak macam tu. Nah, penurunan Al-Quran adalah secara sedikit demi sedikit. Tidak seperti kitab yang terdahulu. Dia turun terus. Satu naskah diberikan terus. Nah, Al-Quran itu diturun dengan mengikut cara mendidik. Cara mendidik. Begitu juga cara kita mendidik hati untuk belajar Al-Quran. Tak boleh. Belajar juga pujuk hati. Nah. Awaklah tak boleh. Kadang-kadang kita ada satu kelemahan pada bahagian-bahagian sifat huruf yang tak mampu kita nak ucap. Tak larat Tok Guru tu tak larat nak apa betul. Nah. Ada bahagian kita yang Allah Ta'ala bagi jadi dia tak boleh sebut ra. Dia nak sebut ra. Dia tak boleh, lidah dia tak boleh nak berpetik ke langit-langit. Dia bunyi ra situlah. Ra pun ra pun ra. Jadi tak ada perbezaan. Nah, sampai kepada satu tahap, Tok Guru ni terpaksa kapit lidah. Nak kalih. Dan akhirnya, di atas permohonan minta-minta dapat juga. Dapat juga. Dan ada juga yang Allah Ta'ala tak bagi terus kefasihan dia dalam menyebut huruf.
Nah, ah, selepas berusaha tapi terus belajar. Nah, janganlah kata berhenti tak malah aku ni benar hati. Nah, tua-tua dah belajar apa bagilah orang muda-muda pula dah. Belajar dia tak kena tua muda, no? Belajarlah. Nah, insya-Allah teruskan belajar. Belajar ilmu Allah ni tak pernah tamat, nah. Tak pernah habis. Kalau orang tanya habis dah lagi, oh tak habis lagi, banyak lagi. Banyak lagi. Nak teroka ilmu Allah tu punya banyak. Kalau Imam Syafi'i dia kata banyak lagi yang aku tak tahu. Walhal dia punya buku lah ni kalau buat satu perpustakaan besar tu penuh. Pun dia kata banyak lagi yang dia tak tahu. Tambahlah kita yang tak pernah menghasilkan satu buku ni pun. Kan? Buku catatan amal banyak. Nah, kalau nak buka tak tahu dah berapa besar kita punya perpustakaan tu catatan amal kita tu. Yang buku hasil penulisan yang baik ni wallahualam. Buat masalah ni tak ada lah satu pun lagi nah. Hmm. Baru duk pandai cakap saja lagu tu lagu ni lagu tu lagu ni. Okey. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi tentang penurunan wahyunya bukan sekadar kepada seorang utusan yang mulia. Siapa dia utusan mulia ni? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan peribadi, diperindahkan budi pekerti baginda untuk menerima wahyu ni. Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang mempunyai kekuatan di sisi yang mempunyai singgah sana yang kukuh. Bukanlah Al-Quran itu turun daripada mana-mana tempat. Tetapi ianya adalah yang mempunyai kekuatan siapa? Allah. Dia nak cerita zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin ni sifat Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang mempunyai singgah sana yang kukuh. Nak letakkan makna Al-Quran ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sesuatu kuasa yang maha kukuh. Nah, yang mana dia kata dekat istana ataupun singgah sana yang kukuh ini, iaitu dia kata kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang kita tak boleh nak cerita kuat macam mana, maka diturunkan melalui satu juga kekuatan Jibril alaihi salam, melalui satu lagi kekuatan Jibril alaihi salam, yang berada di sisi Allah, sehingga tidak ada satu kekuatan lain pun yang boleh mengungkit-ungkitnya. Tak ada siapa boleh sangka tentang kekuatan yang dibawa oleh Jibril. Orang nak bawa wahyu buat turun ni kena orang kuat, bukan sebarangan orang nak bawa wahyu buat turun ni. Kita tahu macam mana utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penghulu bagi segala malaikat yang kita sebut atas nama Jibril alaihissalam. Memang tidak ada malaikat lain yang dapat menggugat kedudukan, mengambil kedudukan dia, melainkan dia yang digelar dengan nama Ruhul Qudus. Nah, dalam Al-Quran disebut Ruh. Itu dialah. Nah, menjadi ketua bagi para-para malaikat. Yang mana kata Allah Ta'ala tentang dia muta'in sama amin. Siapa dia? Sifat Jibril Allah Ta'ala nak cerita. Muta'in sama amin. Dipatuhi di sana serta dipercayai. Muta'in. Paling patuh daripada ta'at. Paling patuh. Paling taat. Allah Ta'ala kata Jibril turun bawa wahyu kepada Muhammad. Jangan bawa pergi dekat dia sekaligus. Turun secara perlahan demi perlahan. Sabar dia menurunkan. Sikit. Umar turun 5 ayat. Umar turun 10 ayat. Kadang 3 ayat sahaja. Berulang-alik, berulang-alik. Tak ada muta'. Itu maksud muta'. Muta' ni yang patuh, yang taat. Lagi sama tu maksudnya di sana. Amin. Dipercayai. Orang kepercayaan kita kata. Nah, dia ni kalau nak suruh dia sampaikan khabar kat dia. Dia orang yang jujur. Dia akan sampaikan apa yang patut dia sampaikan. Dan tanpa ditokok tambah perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Siapa dia? Itulah Ruhul Amin atau Ruhul Kudus, yang dipercayai. Sebagaimana Nabi SAW pun bergelar juga dengan nama Al-Amin. Maka kita tahu
Ah, Baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana sifat baginda yang dipercayai, macam itulah sifat Jibril. Pasal apa depa ni serupa? Sebab Nabi tu dia dididik oleh Jibril. Jibril itu dia adalah kekasih Allah. Nabi pun kekasih Allah. Ha? Jadi kita ni bila kita berkawan dengan orang yang dipercayai, insya-Allah kita akan jadi orang yang dipercayai. Kalau kita berkawan dengan orang yang suka buat khianat, kita akan jadi orang khianat. Ha? Kalau kita berkawan dengan orang yang suka mencuri, kita akan jadi mencuri. Kalau kita berkawan dengan orang yang suka lara, maka kita akan jadi lara. Pilihlah dapat pada kawan yang kita tahu kawan ini boleh bawa aku kepada akhirat, pegang dia. Nah, kau pegang dia tak lepas-lepas lah ni pula tak boleh sentuh nah. Maksud dia terus istiqomah berkawan dengan dia nah. Ha. Dan pada ayat yang seterusnya ni Allah Taala cerita tentang sifat Jibril. Nah, wa masahibukum bimajnun, dan tidaklah kawanmu itu seorang yang gila. Siapakah yang dimaksudkan di sini gila? Okey. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh gila. Ha. Siapa yang tuduh gila ni? Orang kafir musyrikin, orang Yahudi, orang Nasrani tuduh Rasulullah gila. Kesian kita tengok nah. Rasulullah dalam menyampaikan dakwah, baginda dituduh sebagai gila. Kenapa? Kerana satu peristiwa bertukarnya arah kiblat daripada arah Masjidil Aqsa berpaksikan kepada kiblat Masjidil Haram. Mereka kata Muhammad ni gila dah kot. Tu maka Allah Ta'ala kata kawan hang tu bukan gila. Mereka kata dia gila. Kan Nabi SAW bila mana dituduh gila sedih kan. Macam kita lah. Kita mulut kita jahat. Dia tu gila. Tak baik. Kata tak tentu hala kat orang lah. Ah, Rasulullah ni dia dituduh gila. Tengok. Saat kiblat dia kat situ. Saat kiblat dia kat sini. Dia tu tak pendirian. Siapa yang duk ajak dia? Yang ajak dia tu pun orang gila. Ha? Baginda SAW dituduh gila kerana membawa kebaikan. Jadi kita tahu perkataan ini seandainya diletakkan pada diri kita, kalau orang kata kat kita gila, rasa sedih no. Rasa sedih sangat. Apatah lagi Rasulullah dia nak bawa kebaikan. Ha? Dia nak bawa kerahmatan, dia nak bawa syafaat. Orang kata dia gila. Kan? Hanya kerana perintah Allah. Nak tunaikan perintah Allah memang kita akan ikut macam yang Allah Ta'ala suruh. Macam yang Allah suruh. Orang akan tuduh, orang akan tuduh gila. Kan dulu-dulu, waktu mula-mula orang dalam Malaysia ni, saya ingat waktu tu saya mungkin dalam umur 9-10 tahun lah. Waktu mula-mula orang pakai niqab, purdah. Nah, zaman tu kalau orang pakai tudung pun kira dia tu paling hebat lah dakwah dia. Bukan kata tudung labuh pun, tudung pun tak berapa nak cukup syarat. Kan? Tambah kalau pakai pudra, orang nanti kata ajaran sesat. Zaman saya kecil-kecil dulu, dia panggil yang tu hantu kum-kum. Hak tutup sampai tinggal biji mata tu. Dalam tu ada hantu. Allahu Akbar. Saya dulu sekolah. Kami panggil sekolah Arab lah. Sekolah kafar. Masa tu kafar pun tak ada. Nah, adalah mak saya bagi. Saya duduk kat Simpang 3 Belpah tu. Sekolah Surau Hijau tu. Itu sekolah pertama saya. Nah. Ulang alik. Pergi naik basikal. Hari basikal tayar pecah. Saya nak lebas. Masa tu tambang 15 dik. Dia bagi sehari 3 kupang. 15 dik pi, 15 dik balik. Hilang 5 dik. Hang punya pasal lah. Hang jalan kaki lah hang. Lalu tunggu bah tu. Nampaklah mereka 2-3 orang berjalan main. Lari ni. Takut hantu kum-kum. Kita punya akal diproses oleh puak-puak Yahudi dan Nasara. Ketika mana kita jahil, tu orang tu sesat tu. Atau kita kata sesat, padahal kita yang sesat. Bila kita katakan orang tu gila, kita yang gila. Kita yang gila. Pasal apa? Pasal kita tak faham. Kita jahil. Dalam kejahilan kita itu, maka hendaklah kita mendidik diri kita. Kalau tak tahu, jangan kata. Kalau orang tanya, ni hantar tak? Tak tahu. Kata tak tahu.
Jangan kata orang tak tahu dia potong orang gila. Jangan. Na'udzubillah min dzalik. Okey, baik. Saya rasa kita sudah dulu dekat ayat ni, insyaAllah. Ada rezeki kita. Minggu depan kita jumpa pula. Kita sambung sikit lagi, InsyaAllah ada rezeki kita jumpa pula. InsyaAllah. Kita ni hidup bergantung pada Allah sepenuh-penuhnya. InsyaAllah ta'ala. Baik, sebelum kita sudah kuliah pagi ni, ada soalan nak tanya? Ya, Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Kak Zalila. Ustazah, saya minta maaf. Tadi ada teguran daripada sahabat kata mula daripada ayat 10. Saya Ya kata ke? mulai ayat 10. Lepas tu saya minta Ya. maaf kepada Ustazah dan sahabat-sahabat. Saya pun minta maaf sangat pada semua sahabat-sahabat Kak Zalila. Semua Ya. sahabat-sahabat yang ada dalam ni. Saya mohon maaf kerana terlepas pandang. Saya tak tanda saya tak tanda. Mohon ampun dan maaf. Saya InsyaAllah pun, saya akan saya ambil pun balik ayat yang ke-10 tu ayat nanti. 10. Maksud Ustazah, saya minta maaf Ustazah. Ya. Sama-sama So, saya pun mohon ampun dan maaf atas kekhilafan diri saya. saya pun sama. Semua maaf sahabat-sahabat. Terima kasih Ya, Ustazah. baik. Ya, sama-sama Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kak Ana silakan. Nak tanya tentang Kak Ana lah kan. Ini adalah Kak Ana nampak macam kalimah Allah. Habis tu Kak Ana siarkan dalam media sosial. Ada itu tanda Apa tanda apa? riak. Okey, baik. Terima kasih, Terima kasih. Adakah kita menyiarkan kebesaran Allah? Kita nampak kalimah Allah mungkin di langit, Kalau tak silap saya, Kak Ana paparkan yang di langit kot bulan waktu hari-hari putih yang lalu, kan? Terpampang di langit awan seolah-olah membentuk kalimah Allah, kan? Kemudian Kak Ana siarkan di dalam media sosial. Adakah itu satu perbuatan riak? Tidak, itu bukan satu perbuatan riak, Kak Ana. Itu berkongsi kebesaran Allah. Berkongsi kebesaran Allah. Kita nak share, nak ajak mereka sama-sama. Kalau kata awan yang tak berakal juga, bertasbih. Berzikir menyebut nama Allah. Kita yang berakal. Tak bolehkah nak sebut Allah, Allah, Allah. Jadi bila pakak-pakak tengok tu, bukan kerana kita nak riak, tapi nak ajak mereka semua, Subhanallah, Subhanallah. Kita, apabila kita berdakwah, memang banyak gangguan. Tapi fikirlah, buat ni kerana Allah. Mungkin dengan cara tu, orang boleh mendekatkan diri dengan Allah. Itu bukan riak. Itu sebahagian daripada dakwah kecil kita. InsyaAllah. Terus istiqamah Kak Ana. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, saya Fauziah. Saya nak tanya ni peribadi sikit lah Ustazah. Di luar cerita kita hari ni lah. Saya ada masalah lah. Ayah saya accident dah hari ni dah 16 hari lah. Lepas tu kat rumah tadi ketak lah kepurung kepala dia. Lepas tu ada pendarahan lah dalam otak dia. Lepas tu 4-5 hari yang sudah dia sesak nafas. Sebab doktor kata banyak gelemah lah dalam paru-paru dia. Lepas tu dah jadi jangkitan kuman lah. Kemudian doktor nak tebuk lah dekat tempuk dia. Tapi kami dah tanya kebanyakan lah doktor-doktor yang ada hubungan adik-adik lah. Lepas tu dengan Tok Guru ayah hadir di ngaji. Juga dengan Tok Guru dia dekat. Lepas tu Ustaz Anah Yusuf tu di Tabiat Ahmad. Kemudian mereka bagi pandangan lah. Mereka kata tak payah tebuk lah sebab tebuk kat tempat dia tu pun selalunya dah patut rumah ni kan. Selalunya tak mana lah. Kami pun tak adik-adik kami dah berpakat lah. Kami tak bagi doktor buat sebab macam kita ayah kita ni tak tahu dia sakit tu macam mana kan. Cuma kami pakat-pakat baca yasin, doa apa semua. Sebab Allah kurangkan lah sakit dia. Hari tu dia dah
4-5 hari lepas tu, dia dah sedap lah. Dia dah boleh nafas sendiri tapi dah lemah banyak semua tu kan. Saya nak tanya Ustazah lah. Pendapat Ustazah macam mana? Okey, baik-baik. Terima kasih, Nah. Terima kasih. Baik. Berkenaan pendapat hamba Allah yang fakir ni. Hamba fakir, Nah. Kalau bagi pendapat saya lah, pendapat yang insya-Allah baik. Apa yang telah diberi pandangan oleh sebahagian daripada guru-guru beliau itu adalah yang terbaik, Nah. Sebaiknya tak payahlah duk tebuk sana tebuk sini. Dia pun kita kata dari segi adat lah, Nah. Umur dah banyak, Nah. Bila umur dah banyak, kekuatan, Nah. Tak apa. Terus berdoa pada Allah. Kekuatan, ketahanan dia pun dah semakin kurang. Apabila kita tebuk, mungkin akan mengakibatkan lagi parah, lagi derita, Nah. Cuma kita sebagai waris yang terdekat ni, teruslah berdoa, Nah. Terus berdoa untuk kesembuhannya, Nah. Lebih baiklah jangan, Nah. Lebih baiklah jangan. Itulah yang mampu saya bagi sekadar pendapat, Nah. Mohon maaf, Nah. Okey. Terus berdoa, Nah. Redha dengan ujian Allah ni. No? InsyaAllah. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah mute. Tekan. Mute. Ustazah tutup mute. Pasal apa dia tutup sendiri kot? Aduh, dia pun tak betul dah. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Kak Syifa. Ya. Tanya ni tentang sejarah lah, sikit sejarah Islam kan. Kita tahu yang Hindun yang orang yang menyebabkan kematian Sayyidina Hamzah kan, dengan kejam. Kemudian dia berakhir dengan memeluk Islam ya Ustazah. Ya. Benar. Dan itu soalan satu. Lepas tu saya nak tanya, apa yang menyebabkan dia balik ke fitrah? Maksudnya telah orang kata memeluk Islam selepas apa perbuatan dia yang dia buat itulah. Okey, baik. Terima kasih Kak Syifa tentang sejarah Islam, Nah. Hindun yang telah membunuh Sayyidina Hamzah, Nah, melalui seorang upahan dia iaitu ahli tukang besi Wahsy, Nah, yang membaling lembing kepada Sayyidina Hamzah hingga menyebabkan Sayyidina Hamzah syahid di dalam peperangan Uhud pada ketika itu. Dan Hindun ni dia anak kepada Abu Sufyan. Akhirnya dia masuk Islam. Apakah yang menyebabkan Hindun kembali kepada fitrah? Hindun masuk Islam. Hindun masuk Islam di atas keindahan akhlak Nabi SAW membawa Islam dengan penuh kemaafan. Di antara sebab utama apabila baginda SAW masuk ke kota Mekah pada tahun Fathu Mekah, tahun pembukaan Mekah, maka Rasulullah SAW sambil memuji siapa yang masuk berlindung di kalangan orang kafir lah, yang masuk berlindung dalam rumah Abu Sufyan, dalam rumah Abu Sufyan tak ada Hindun, maka orang tu akan selamat, aku tak akan bunuh. Orang Islam tak akan bunuh. Duduk dalam rumah Abu Sufyan sebab Abu Sufyan ni baik, kata Rasulullah SAW. Walhal ketika itu Rasulullah boleh pergi tangkap Hindun bunuh bala dendam sebab memang sah Hindun yang bunuh Sayyidina Hamzah, tapi Rasulullah tak buat. Bahkan dengan keindahan akhlak peribadi baginda SAW memberitahu Islam itu adalah satu agama yang afu, memaafkan. Nah, maka dengan sebab itu Hindun kata rupanya Islam ni tak ada dendam dalam hati dia. Macam mana indahnya akhlak yang dibawa oleh baginda SAW, itu indahnya Islam. Dengan sebab itu dia pun masuk kepada agama Islam. Dan bila orang yang masuk agama Islam ni, walau dosa dia besar manapun, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa ibarat seperti mana tidak ada dosa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah.
Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Haji. Okey, Haji nak tanya pasal berkaitan dengan ayat 17 dan 18 tadi kan. Okey. Ustazah kata baca untuk orang yang panas Panas baran. baran. Ya, Kan? betul. Habis tu kalau lah orang tu sendiri yang panas baran, nak baca ayat mana tu Ustazah? Okey. Kalau orang tu sendiri yang panas baran, suruh dia baca. Tu. Suruh siapa baca Ustazah? Okey, baik. Diri sendiri ke ataupun kalau orang diri sendiri yang panas orang baran, dia kena baca. Jadikanlah ayat itu sebagai satu ubat untuk diri dia. Sendiri baca, sendiri imbuh. Wallaili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Yang ni, kata guru saya, kita tunduk ke bawah, kita tiup pada bahagian hati. Hati kita kedudukan yang di sebelah kiri. Wallaili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Tiup dengan tiupan yang lembut, halus tapi panjang. Dengan fang. Jangan fang lagi tu tapi lembut dan halus. Itu untuk orang yang panas baran diri sendirilah. Okay, saya kata kita kenal diri kita kan. Kadang-kadang kita punya ni pun tak berapa nak betul juga kan. Ataupun kalau orang tu memang dia pun mengaku aku ni nak buat macam mana lah tu. Suka marah sangat. Bagi kat dia ayat ni. Jadikanlah sebagai zikir harian. Tiup pada badan. Mohon pada Allah Ta'ala. Bagilah temperature tu kurang sikit. Ni kalau pi duk scan masuk dalam kedai aku tak pergi masuk. Kalau pandai barang ni lah. Okey. Okey Jinan, terima kasih. Ya, insyaAllah. Lagi satu soalan Ustazah daripada seorang sahabat kita. Dia kata di antara amalan yang dapat pahala berpanjangan tu macam kita wakaf kan, amal jariah kita, ilmu yang bermanfaat. Jadi dia kata yang tu kalau untuk orang yang mampu, contohnya nak buat sedekah, wakaf dan sebagainya. Tapi sekiranya macam orang tu memang dia tak berkemampuan, jadi apakah amalan yang patut dia buat untuk mendapat pahala yang berpanjangan dan tak putus-putus kan untuk persediaan nanti. Mana tahu kan kita ni nak buat bekal kan, tak banyak kan. Jadi apa amalan yang terbaik untuk kita lakukan untuk yang tak berkemampuan lah, contohnya kalau nak wakaf atau sedekah dan sebagainya. Okey, baik. Selain daripada amalan yang berpanjangan, selain daripada sedekah, kita tak mampu sebab kita fakir. Nak berwakaf, kita tak mampu sebab kita tak ada RM2. Tapi satu benda ni tak payah modal. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni tak semestinya kita bawa kitab, kita buka kitab, kita ajak orang ramai. Ilmu yang bermanfaat ni cukuplah kita ambil seorang budak atau anak kita sendiri duduk depan kita ajak dia baca Quran, atau kita ajak dia cara sembahyang, atau kita bentuk cara dia berwuduk. Itu ilmu yang bermanfaat, yang boleh menjadi amalan yang mengalir seperti air sampai ke surga, dari dunia sampai akhirat. Itu yang dia sebut sebagai jariah. Maksud jariah ni yang mengalir terus menerus. Kena modal tak? Tak payah modal. Tak payah tunggu kaya untuk kita bagi tahu sesuatu yang ma'ruf, satu yang baik. Tak payah modal. Contohnya, okey, kena modal tak kalau kita tengok orang tu tak pakai stokin, pakailah stokin tu wajib, tutup aurat. Okey, dia dah kena. Itu satu ilmu manfaat. Kena modal tak? Tak payah bermodal pun. Kita tengok cara macam kawan tu berwuduk. Mungkin pada bahagian yang tak kena, kita tegur dia. Dia ambil wuduk, siku dia mungkin tak kena, tak sampai ke siku. Kita pandang dari jauh, kita tegur. Ayat tak sampai ke siku. Tu kena modal tak? Tak bermodal pun. Tak payah nanti kaya. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Sikit tapi bermanfaat. Selagi dia beramal dengan wuduk tu, maka akan terus menerus sampai ke akhirat nanti. Bermodal tak? Tak payah bermodal. Tak payah tunggu kaya. Apa dia? Amar ma'ruf, nahyu anil munkar. Suruh orang buat baik, cegah orang buat kemungkaran. Itu adalah satu-satu pahala yang akan terus berjalan dan kita keluar tanpa modal. Itu tentu di antara perkara yang boleh kita lakukan. Tak payah buat teruk-teruk pun. Macam sekarang ni kita tak boleh keluar ke mana. Kan melalui WhatsApp tu yang kita duk sampaikan, yang kita duk sebar. Ada modal. Tak payah pun. InsyaAllah. Apa juga perkataan yang baik.
itu adalah jariah kita. Wallahu alam. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Zura. Ustazah, macam ayat yang cakap tadi 17-18 tu, Ustaz silap saya, Ustaz Muhammad Amin pernah cakap doa tu untuk memulihkan peringatan. Mulihkan ingatan. Mungkin untuk orang yang lupa. Bukan, penglihatan. Mata. Penglihatan. Oh, untuk penglihatan, untuk mata, no? InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau Ustaz Muhammad Alamin, itu di antara guru yang hebat. InsyaAllah boleh diterima. Perkongsian daripada Kak Zura. Ni ilmu manfaat ni. Untuk penglihatan. Dibaca kemudian disapu pada mata. Dia dekat ibu jari ni, lepas tiup, lepas tu sapu kelopak mata tu. Ada cara lah, tapi saya tak ingat sebab saya pun Ya ke? Ya ke? Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan benar dibaca walaili idza as'as wasubhi idza tanaffas. Ditiup pada jari, kemudian disapu pada mata. Kelopak mata. Untuk terang penglihatan. Okey, tengok sahabat-sahabat tengok sahabat-sahabat semua satu perkongsian yang bermanfaat. InsyaAllah mudah-mudahan benar Kak Zura. Terima kasih atas perkongsian. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan benar. Guru-guru hebat tu. Terima kasih. Okey. Ada lagi kah? Okey, kalau tak ada kita tak lagi kita kan ada persidangan lain pula kan? Persidangan dapur ke dapur. Okey. Saya sudah dulu yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang lemah yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Allahu a'lamu bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل